Okey, jom kita sambung kertas dulu. Okey, soalan 1. Raja 1 menunjukkan garis FG pada suatu kertas F ialah titik tengah bagi garis lurus EG. Tentukan koordinat E. Okey, dia bagi kat sini F. F adalah titik tengah bagi garis lurus EG. Jadi sini dekat raja ni, sini G, sini F. Okey, F adalah titik tengah bagi garis lurus EG. Jadi di mana garis E? Garis E. Di mana titik E? Jadi titik E sebabkan F adalah titik tengah, jadi E somewhere dekat sini lah. E dekat sini lah, titik E. Okay, E dia nak suruh kita cari koordinat bagi titik E. Okay, untuk ni kita kena ada formula bagi titik tengah. Okay, kita cari formula kat bahagian formula. Formula untuk titik tengah selalunya di awal-awal ni jarak titik. Yang ini titik tengah. Okay, ni formula titik tengah. Okay, XY sama dengan X1 tambah X2 bagi 2 dengan Y1 tambah dengan Y kita bahagikan 2. Itulah formula titik tengah. Okay, jom kita apply dalam kita punya latihan ni. Kita cari dulu apakah koordinat bagi F. F koordinat dia adalah 0. Okay, koordinat adalah XY, koordinat X, Y. Okay, sini X, sini Y. Jadi koordinat untuk F adalah 0, 4. Okay, tengok je dia punya ni. Sini 0, sini 4. Ini koordinat bagi G pula 6. Okay, di X 6 dan Y dia 0. Okay, untuk koordinat E, X, Y kita tak tahu. Ini yang kita nak cari koordinat bagi E. Jadi okay, formula titik tengah tadi, titik tengah sama juga X1 tambah X2 bahagi dengan 2 dan Y1 tambah Y2 bahagi dengan 2. Okey, titik tengah dia dah bagi. Okey, ini dia dah bagi dah. Okey, F adalah titik tengah. Okey, dia dah bagi jadi 0, 4. Untuk X, sini X kita tak tahu, sini X sama dengan 6, jadi X1 tambah dengan 6 bahagi dengan 2. Untuk Y, Y sini kita tak tahu, Y sini sama dengan 0, jadi Y1 tambah dengan 0 bahagi 2. Okey, jadi kita keluarkan untuk cari X. Cari X bagi titik E. Titik E sama juga 0 sama juga X tambah dengan, kita guna formula yang ni kita ambil yang ini untuk cari X tambah dengan 6 bahagi dengan 2. Ini kita buat naik, jadi 2 darab 0 dia akan jadi 0 sama dengan X tambah dengan 6, jadi X sama dengan negatif 6. Okey, untuk cari Y bagi titik E. Okey, Y pula kita ambil yang ini. Okey, Y. Jadi Y tadi ini titik tengah dia, jadi Y. Okey, 4 sama dengan Y tambah dengan 0 bahagi dengan 2. Yang ni kita bawa naik, jadi 4 darab dengan 2 sama dengan 4. Y sama dengan Y tambah dengan 0. Jadi 4 darab dengan 2 sama dengan 8. Sama dengan Y tambah 0, jadi Y lah. Jadi ini jadi Y sama dengan 8. Okey, jadi koordinat. Oleh itu koordinat E sama juga X dia negatif 6, Y dia adalah 8. Inilah jawapan dia. Okey, Raja 2 menunjukkan hasil tambah dan hasil tambah kuasa 2 dalam RM bagi gaji bulanan 12 orang kerani di sebuah syarikat. Okey, total dia, okey, ini adalah hasil tambah semua gaji lah. Total M 30,000. Okey, jadi total M kuasa 2. Okey, 8. Okey. Jadi hitung dia nak, okey, dia nak min dan B dia nak sisihan pihak Y. Jom kita tengok formula bagi min dengan sisihan pihak Y. Okey, jadi depan ni dia mesti akan ada formula bagi min.
Dan sisi yang piawai, formula dekat sini luas sipadu min dekat statistik dan kebarangkalian. Jadi untuk min kita tengok ni. Ini ambil formula ni, total X sama dengan min sama dengan total X per dengan N. Dan untuk sisi yang piawai kita ambil yang ini. Okey. Yang ini. Dia tengok min kan ada dua, ada yang jenis ni, jenis ni. Ini fx ni kalau kita guna, kalau melibatkan soalan dia ada frekuensi, ini pun sama juga. Ini pun sisi yang piawai juga, tapi ini melibatkan kalau dia soalan dia ada frekuensi lah, tapi kita tak ada. Okay, berbalik pada soalan. Jadi soalan ini dia tak ada melibatkan kekerapan. Frekuensi tu adalah kekerapan lah. Okay. Dia melibatkan X dengan N je. Ni N. Okay, N sama dengan 12. X adalah inilah X. Okay, X. Total X. Ini total X kuasa 2. Okay. Okay, jadi min. Okay, untuk cari min, kita masukkan saja formula tadi. Min sama dengan total X per dengan N. Jadi total X adalah ini. 30,720 per dengan N. N adalah ini. Okay. N adalah bilangan. Tengok bilangan orang kerani, bilangan apa-apalah kan. Jadi ini adalah per 12. Okay, jawapan dia adalah 2560. Jadi itulah min. Okay, ni kita dah jawab. Jadi untuk soalan B, sisihan piawai. Sisihan piawai. Okay, sama juga. Jadi punca kuasa total X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min. Min kuasa 2 kan. Okey, jadi total X kuasa 2 adalah ini. Kita salin je. Okey, sini jangan lupa punca kuasa 87043 675. Ni figure besar, hati-hati figure besar kita kena tulis dengan betul dan kena picitkan kalkulator pun kena picit betul-betul Bagi dengan 12, sini tolak dengan 2560 kuasa 2. Okey, kita selesaikan dulu satu persatu. Kita bahagi dulu. Sini punca kuasa, sini 7, 253, 639.583. Okey, ambil 3 titik perpuluhan tolak dengan 6 553 00 2 700 039.583. Okey. Dan kita punca kuasa 2 kan. Dia bersama dengan 836.684. Jadi ini adalah jawapan dia. Nyatakan antarjadian dan akibat bagi implikasi berikut. Jika K ialah faktor bagi 3, maka K ialah faktor bagi 6. Okey, untuk ni kita antarjadian. Okey. Antarjadian adalah K ialah faktor bagi 3. Akibatnya K ialah faktor bagi 6. Okey, itu je jawapan dia. Jadi kita tulis je K ialah faktor bagi 3. Dan untuk akibat K ialah faktor bagi 6. Itu je. Okay, nyatakan kontra positif bagi implikasi berikut dan seterusnya. Tentukan sama ada kontra positif itu benar atau palsu. Okay, bila dapat soalan yang macam ni, jika theta sama dengan 60 darjah, maka cos theta sama dengan 1/2. Okay, jadi kontra positif, kita kena tahu kontra positif tu macam mana. Okey, ini kita tengok. Inilah contoh dia yang senang kita nak buatlah. Okey, ni pernyataan. Pernyataan macam dia. Ni adalah soalan dia lah. Jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Okey, jadi akas, kalau dia nak akas, soalan yang tadi adalah kontra positif kan. Okay, kalau dia nak akas, dia akan jadi jika Ali seorang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. Dia terbalikkan saja. Kalau songsangan, jika Ali bukan pengawas, daripada yang Ali seorang pengawas kan, awal-awal dia, pernyataan dia. Tapi kalau songsangan, jika Ali bukan pengawas, maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Kalau yang macam soalan kita tadi, kontra positif pula, dia terbalikkan dan dia menjadi tidak. Jika Ali seorang yang tidak berdisiplin,
Okey, maka Ali bukan seorang pengawas. Okey, nampak tak dia punya kedudukan dia tu, okey? Jadi untuk menjawab kita punya soalan ni, okey. Tengok ni, jika theta sama dengan 60 darjah, maka cos theta sama dengan 1/2. Jadi untuk kontrapositif, jika theta tidak sama dengan lah, sebab dia tidak. Okey, semua tidak. Kita terbalikkan yang ini akan pergi sini, ini pergi sini. Jadi maka theta tidak sama dengan 60 darjah. Itulah dia. Okey, jadi tapi dia nak soalan lagi, kontrapositif ni benar atau palsu. Jadi macam mana kita nak tahu sama dia ini adalah benar atau palsu? Jadi kita ini tertinggal. Jadi untuk kita test dia sama ada dia benar atau palsu, okey, jadi cos theta ni, okey, dia tak sama dengan 1/2 kan. Jadi theta sama dengan, sini akan jadi negatif cos lah. Cos 1/2 kan, dia akan jadi, okay, kita tengok kalkulator. Kita tekan shift cos, sebab dia negatif cos 1/2. Okey, 1/2 sama juga 60. Di cos sama dengan 60 darjah. Sebenarnya dia sama. Jadi dia okay, kalau dia ni dia bukan 1/2, maka theta ini bukanlah 60 darjah kan. Okay, tapi ini telah dibuktikan 1/2 ni cos theta sama dengan 1/2 sama juga, memang sama sebenarnya. Jadi benarlah. Pernyataan ni adalah benar, sebab jika cos theta dia tak sama dengan 1/2, maka theta dia tidak sama dengan 60 darjah. Okay, Rajah 3 menunjukkan komponen matlamat kewangan berkonsep SMART yang tidak lengkap. Okay, jadi apakah komponen berlabel T? Jadi benda ni kena baca lah. Jadi SMART dan SMART, specific, measurable, attainable dengan realistic. R. Okay, jadi T ni apa? T ni adalah masa. Okay, ni dari segi masa lah, time bound. Okay, time bound. Okay, ni baca tau. Okay. Tu soalan B. Okay, Farid ialah seorang pemandu e-hailing. Pendapatan dan perbelanjaan tetap bulanannya masing-masing ialah 3,300 dan 1,840. Okay, ni adalah pendapatan dan perbelanjaan dia. Okay, kita tulis siap-siap kat sini je. Okay, ini adalah pendapatan RM. Okay, pendapatan dia adalah 3,300 dan ini adalah perbelanjaan dia. Perbelanjaan dia 1,840. Okey. Dia mempunyai perbelanjaan tidak tetap bulanan sebanyak 360. Okey, ini adalah belanja tetap. Ini adalah perbelanjaan tidak tetap. Walaupun tak tetap pun dia itu yang dibelanjalah kan. Okey, jadi sekiranya Farid ingin membeli sebuah laptop yang berharga 7,000 dalam masa 6 bulan, adakah dia akan mencapai matlamat kewangan je? Jelaskan. Oh, okey. Jadi yang dibagi tadi ini adalah untuk sebulan. Sebulan. Jadi kita kira dulu baki untuk sebulan, dia punya baki duit lah. Pendapatan tolak dengan belanja, kita akan dapat baki. Okey, ini kita tolakkan. Baki tiap-tiap bulan, ini baki dia 1,100. Jadi mengikut soalan, dalam masa 6 bulan ni dia nak beli laptop harga 7,000. Adakah cukup duit yang adakah dia sempat beli? Jadi untuk sebulan dia punya baki duit lah untuk simpanan dia adalah RM1,100. Dalam masa 6 bulan berapa dia punya duit? Tak. Jadi kita darab silangkan dia. Jadi dia akan jadi 1x sama dengan 1,000. 1 darab dengan 6. Jadi x sama dengan berapa? Kita darab dengan 6 bulan. Jadi untuk 6 bulan, dalam masa 6 bulan dia dapat simpan 6,600. Okey. Jadi adakah dia akan mencapai matlamat kewangannya? Jelaskan. Okay, nak jawab ni. Okay, kita tulis macam ni. Farid, apa nama dia? Farid tidak dapat, belum boleh lagi lah kan, tidak dapat lagi beli laptop.
dalam masa 6 bulan. Sebab apa? Kita kena bagi tahu lah sebab apa. Kerana tak cukup. Tak cukup berapa? Tak cukup 7,000 tolak dengan 6,600, dia tak cukup RM400, betul? 400 lagi. Untuk beli laptop, Farid boleh beli pada bulan ke-7. Jadi dia kena dalam masa 7 bulan lah sebenarnya, barulah dia mampu untuk beli laptop tu. Raja 4 menunjukkan sebuah bekas berbentuk gabungan hemisfera dan silinder. Okey. Jadi soalan dia, hitung jumlah bilangan guli dengan isi padu 195 1/42 cm padu yang boleh dimasukkan dalam bekas tersebut. Okey, ini adalah jumlah bilangan guli. Dia nak kita hitung jumlah bilangan guli dengan isi padunya adalah banyak ni. Ni adalah isi padu sebiji guli lah ni. Okey, jadi kita kena cari isi padu bagi keseluruhan ni. Keseluruhan ni iaitu hemisfera dan silinder. Okey, mula kita cari rumus untuk isi padu sfera dengan silinder. Okey, sini ni adalah isi padu silinder. Untuk sfera, hemisfera tadi hemisfera ini adalah ini adalah isi padu sfera. Sfera adalah bulat macam ni kan. Hemisfera, ini hemisfera, nampak tak ni hemisfera macam ni. Jadi kita darab dengan 1/2. Okey, jadi kita boleh tulis start kat sini isi padu. Mula-mula kita cari isi padu hemisfera sama dengan 1/2 darab dengan 4/3 pi j kuasa 3. Okey. Ini isi padu. Saya tulis kat sini dulu, isi padu bagi silinder. Nanti saya lupa pula. Okey, pi j kuasa 2t. Okey, jadi ini kita tutup ini. Okey, kita tengok dulu untuk hemisfera. Sini 35, sini 28. Jadi dia punya jejari dia adalah 28. Kita bahagi dengan 2 sama dengan 14. Jadi jejarinya adalah 14. Okey, jadi 1/2 darab dengan 4/3 pi 22/7. Okey, darab dengan jejari dia adalah ni 14 kuasa 3 sama dengan, jom kita kira. Okey, sama dengan 5749.333 cm padu. Okey, jadi untuk silinder pula. Okey, silinder saya buat dekat sini. Jadi pi j kuasa 2t, pi j pi adalah 22/7 darab dengan jejari dia adalah 14. Jejari samalah kan, 14 kuasa 2 darab dengan tinggi dia ni, okey, 35. Sama juga 14 kuasa 2 adalah 196 dengan 21560. Okey, jadi kita dah dapat isi padu hemisfera dan kita dapat isi padu silinder. Jadi kita jumlahkan saja. Okey, jumlah isi padu hemisfera campur dengan silinder tadi. Okey, kita jumlah keseluruhan bagi rajah ni lah. Okey, jumlah dia adalah kita tambahkan saja 5749.333 campur dengan yang ini 21560. Okey, jadi jumlahnya adalah 27309.333. Jadi okey, ini adalah jumlah untuk rajah Raja 4 tadilah. Jadi dia nak soalan sekarang ni, hitung jumlah bilangan guli dengan isi padu 195 per dengan 142. Jadi jumlah bilangan guli adalah sama dengan kita bahagikan saja kan. 27 inilah jumlah isi padu keseluruhan raja. Dia nak cari bilangan guli.
Bilangan gulinya kita bahagi dengan isi padu guli tadi. Ini adalah isi padu untuk satu guli. 1/42 ni kita bahagi, kita susah nak kira per ni kan. 1 bahagi dengan 42, kita akan dapat 0.024. Itulah dia. 1 sekali 1 bahagi dengan 42. Okey, 24. Okey, jadi kita bahagikan, kita dapat apa? 27. Dapat 140.030. Jadi oleh itu bilangan guli sama juga 100. 40 biji guli. Jadual 1 menunjukkan sebahagian kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans sementara boleh baru tahun yang ditawarkan oleh syarikat insurans murni. Kita bagi satu table kat sini. Ini untuk insurans untuk perokok kan. A. Encik Gan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM90,000. Dia berumur 40 tahun, seorang yang sihat dan merokok. Berdasarkan jadual 1, hitung premium bulanan bagi Encik Gan. Okey, jadi polisi insurans yang dia nak beli adalah RM90,000. Dekat sini, dekat atas sekali dah tulis bahagian kadar premium bagi setiap 1000 nilai muka. Okey, jadi untuk A ni, untuk Encik Gan, premium bulanan. Okey, bulanan untuk Encik Gan sama dengan dia nak beli berapa ni, nilai ni RM90,000. Dia kata setiap 1000 ni jadi kita setiap 1000, RM90,000 ni setiap 1000 daripada yang RM90,000 ni. Itu maksud dia akan didarabkan lah. Darab dengan dia berumur berapa tahun. Kita ikut je dia berumur 40 tahun. Encik Gan ni seorang lelaki kan. Jadi umur 40 tahun di sini, dia seorang lelaki. Jadi kita tengok kat sini dia adalah sihat dan merokok. Dia merokok. Jadi ini bukan perokok, ini perokok. Jadi ini. Jadi kita darab dengan 3.58. Jom kita kira. Dia jawapannya adalah 322.20 sen. Okey, ini untuk setahun. Soalan tadi hitung premium bulanan. Bulanan. Untuk setahun kita ada berapa? Kita ada 12 bulan. Jadi kita bahagi. Ini untuk 1 tahun. Untuk 1 bulan. 1 bulan kita bahagikan je 22.20 sen ni kita bahagi dengan 12 sama juga RM RM26.85. Ini jawapan dia. Okey, untuk B, Puan Syapu dan Puan Puva ingin membeli polisi insurans tersebut yang masing-masing bernilai RM85,000 dan RM95,000. Puan Syapu. Okey, sekarang ni macam A tadi ada seorang je kan, Encik Gan. Dan B ni ada 2 orang pula, Puan Syapu dengan Puan Puva. Puan Syapu berumur 38 tahun, seorang sihat dan tak merokok, manakala Puan Puva umur 39, seorang sihat dan merokok. Berdasarkan jadual tersebut, hitung perbezaan premium tahunan. Kita kena kira dulu Puan Puva punya, Puan Syapu punya, betul lah, Puan Syapu punya premium tahunan dan Puan Puva punya premium tahunan. Jadi kita buat untuk sini Puan Syapu. Puan Syapu dia nak beli masing-masing bernilai. Ini untuk Puan Syapu dan ini untuk Puan Puva. Jadi untuk Puan Syapu 85,000 sama juga macam dekat atas ni. Dia kata per 1000 kan. Dan darab dengan kita tengok dia punya dia punya umur. Puan Syapu umur perempuan lah, kita tengok bahagian perempuan. Puan Syapu 38, umur 38 dan dia seorang sihat dan tidak merokok. Bukan perokok di sini, jadi 1.75. Ni kita darab dengan 1.75. Sorry, bukan 75, 1.73. 85,000 bagi dengan 1000 darab dengan 1.73.
3. Jadi dia punya premium tahunan adalah 147.05. Ni untuk Puan Syapu. Dan untuk ni saya garis kat sini. Okay, untuk Puan Puva. Puan Puva 95,000 bahagi dengan 1000. Okay, RM. Darab dengan berapa dia punya kadar dia. Kita tengok dekat atas. Okay, Puan Syapu. Ini Puan Syapu kat atas. Kita sekarang ni Puan Puva. Puan Puva 39. Okay, dekat sini dia seorang perempuan dan dia seorang sihat dan merokok. Perokok sini 2.24. Okay, darab dengan 2.24 sama juga RM 212.80 sen. Jadi hitung perbezaan beza premium Puan Syapu dan Puva. Sama juga, kita tolakkan saja. Ambil lah sekarang ni kita tengok Puan Syapu Puan Puva lagi tinggi kan. Kita tolak je 121.80 sen tolak dengan 147.05 sama dengan berapa RM? Juga RM RM65.75 sen. Okey, Raja 5 menunjukkan sebuah kad ACDE. Okey, berbentuk segi 4 tepat. Acong ingin memotong bahagian segitiga ABE. Okey, sini ABE. Okey, daripada kad tersebut diberi panjang ABBC 32 AB3 B dengan C adalah 2. Okey, ni dia punya panjang dia. Dan luas segi 4 tepat, luas dia adalah ACDE. Okey, luas adalah 350 mm persegi. Hitung luas segitiga yang akan dipotong. Okey, kita kena kira luas segitiga yang nak dipotong ni. Okey, jadi ini adalah luas dia. Jam 35 10x. Jadi 10x. Okey. Jadi sekarang ni tengok kat sini dia bagi luas. Okey, luas untuk segitiga. Luas untuk segi 4 ni. Segi 4 sama dengan panjang darab dengan lebar Sini panjang, sini lebar. Jadi dia dah bagi sini luas dia ACDE adalah 350 mm persegi. Okey. Jadi sama dengan panjang dia adalah 10x darab dengan x tolak dengan 2. Okey, darab ni. Ini dalam kurungan ni. Okey, macam nak buat ni. Ini kita darab sini, ini kita darab sini. Okey. Kita buat macam ni dulu. Dia akan jadi 350 tambah dengan 10x kuasa 2. Tolak dengan 10 jadi 20 lah. 20x. Okey, 10x. Jadi bila ada macam ni, okey, dia akan dia akan jadi persamaan kuadratik, nampak tak? Sebab dia 10x kuasa 2 tolak dengan x. Jadi sini kita jadikan kosong dekat sini. Ini kita bawa ke sana. Sini 10x kuasa 2 tolak dengan 20x. Dia akan jadi negatif 350. Jom kita tengok dalam kalkulator. Sekejap nanti kita boleh kecilkan sini. Kita kecilkan. Kita boleh darab 10. Bagi dengan 10. Darab 10. Bila kalau kita bagi dengan 10, sini 1, 0, sini jadi 2, sini jadi 35. Jadi dia akan jadi x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak dengan 35. Okey, jom kita tengok dalam kalkulator. Okey, kalkulator kita buka dekat mode bahagian ni. Ambil yang x kuasa 2, jangan ambil ax kuasa 2. Okey. Untuk persamaan kuadratik, jadi kita isi je untuk x ni 1. X kuasa 2 sama dengan 1. Lepas tu negatif 2. Tekan sama dengan untuk C negatif 35 sama dengan, tekan lagi sama dengan, jadi
X sama juga negatif 5 or X sama juga 7 kan. Okey, jadi ini dia X tambah 5 X tolak 7, betul tak? Okey, jadi ini kita tutup yang ni dulu. Sorry. Okey, bila kita dapat jawapan ni, ini selalunya kita ignore je. Ini kita ignore lah kan. Kita dah ambil X sama dengan 7. Okey. Jadi untuk dapat pengiraan ni, dia dah bagi, nampak tak dekat sini, panjang AB 32. Jadi sini 32. Kita boleh dapat panjangnya kan, dengan memasukkan X. Masukkan X sama dengan 7 dalam panjang. Panjang iaitu 10X. Okey, jadi sama dengan 10 darab dengan 7. Jadi panjang ni adalah 10 mm. Okey, bila 10 mm dia dibahagikan AB, okey. Dia bagi yang apa ni, apa orang panggil ni alah, saya tak ingatlah. AB BC ratio okey. Ratio 3 nisbah nisbah 2. Ni dia sama dengan 5 kan. Okey, untuk dia punya jumlah dia sama dengan 70. Okey. Jadi kalau 5 darab berapa dapat 70? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Darab dengan 14, betul tak? 5 darab 14 dapat 70. Jadi sini pun kita darab 14, sini kita darab 14. Akan dapat jawapan yang sama lah. Jadi 3 darab dengan 14 sama dengan 42. 14 darab dengan 2 sama dengan 28. Kalau kita campurkan dua nombor ni, dia akan jadi 70. Betul tak? 8 campur 2, yes 70. Jadi dia sini 42, sini 28. Okay. Jadi kita pun boleh dapat juga ni nilai X tolak 2 ni tadi. Jadi lebar sama dengan X tolak dengan 2 sama dengan masukkan 7 tadi. 7 tolak 2 sama dengan 5 mm. Sini 5 mm. Okey. Jadi soalan tadi, apa soalan tadi? Hitung luas segitiga yang nak potong tadi. Luas ni segitiga dia nak potong. Jadi berapa luas dia? Okey, luas untuk segitiga sama dengan 1/2. Sorry, conteng je saya ni kan. Okey, 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Jadi ini adalah tapak, ni adalah tinggi kan. Jadi sama dengan tapak dia adalah 1/2 darab dengan 5 darab dengan 42. Apa ni adalah 105 mm persegi. Okey, nombor 10. Terdapat 30 biji apel dalam sebuah kotak. 6 biji apel telah rosak. Kamil mengambil 2 biji apel cara rawak dari kotak tersebut tanpa pengembalian. Cari kebarangkalian. Okey, jadi ini adalah cerita dia. Dalam satu kotak dia ada 30 biji apel. Ada apel 30 biji. Dan ada 6 biji yang rosak. 6 rosak dan balance dia 30 tolak 6 jadi 24 lah kan. 24 elok. Okey. Kamil mengambil 2 biji apel secara rawak dari kotak tersebut tanpa dikembalikan. Cari kebarangkalian bahawa A, kedua-dua biji apel tidak rosak. Okey. Jadi kita buat yang A dulu, kedua-dua biji apel tidak rosak. Jadi kebarangkalian probability apel, dua-dua biji apel tidak rosak. Elok lah kan. Elok dan elok. Okey. Jadi dia akan jadi sama dengan pip. Sini 24 kan. Okey. Ini kebarangkalian untuk apel ni adalah 24/30. Jadi kebarangkalian untuk rosak adalah 6/30. Okey. Jadi kat sini apel yang pertama diambil 24/30. Okey. Dia ambil 2 biji kan. Jadi kita darabkan. Darab 2 biji, dia nak apel itu tidak rosak. Jadi untuk yang kedua, sebab disebabkan
dia ambil dari kotak tanpa pengembalian. Jadi bila dia dah ambil sebiji apple dalam kotak tu tinggal 29, betul tak? 29. 29, jadi mula 24 apple yang elok. Tapi kan tadi dia dah ambil apple yang elok. Jadi apple yang elok dalam kotak tadi tinggal 23. Jadi kita darabkan sajalah. 552 per 870. Kecilkan. Kecilkan lagi. Boleh kecilkan lagi ke? Okey, jadi inilah jawapan dia. Probability-nya kebarangkalian kedua-dua biji apple tidak rosak adalah ini. Untuk yang kedua pula, event dia hanya satu daripada apple itu rosak. Jadi dia event dia ambil satu apple rosak. Okey. Rosak, satu lagi apple elok. Kan? Ataupun dia boleh menjadi apple itu elok dan yang kedua tu rosak. Dia boleh jadi event ini ataupun yang ini. Sama dengan itu atau itu. Jadi probability untuk apple rosak dan elok, okey, atau elok dan rosak, okey, sama dengan mula kita ambil rosak dulu. Rosak sini 6/30. Jadi kita dah ambil satu apple yang rosak tadi. Okey, jadi bila kita dah ambil satu apple yang dah rosak, dalam kotak tinggal 29 biji apple, betul? 29 biji apple. Jadi kita ambil yang elok. Elok ada berapa? Elok ada 24. Itu cara dia, okey. Okay, faham tak? Okay, macam ni pula. Ini pula elok dan rosak. Mula ambil yang elok, sebiji apple kita ambil dalam kotak, sebiji apple. Okay, dalam kotak ada 30 biji kan? Kita ambil satu apple yang elok. Jadi bila kita dah ambil bawa keluar ni, dalam kotak dia jadi 29, betul tak? Jadi bila ambil yang elok probability ni adalah 24/30. Okay. Dan dia nak ambil yang rosak. Yang ini yang rosak lah. Rosak. Bila ambil yang rosak, probability-nya, okay, yang rosak ada 6 biji. 6 per ni. Baki yang berada dalam kotak tadi, iaitu 29. Jadi 6/29. Okey. Jadi kita kira. Darabkan saja. Okey, kita kecilkan. Kita bahagi dengan bahagi 2 lah. Bahagi 2 jadi 1/4. Sini jadi 4/3/5. Sini bahagi 3 jadi 48. Itu 40. Boleh kecilkan lagi ke? Selagi kita boleh kecil, kita kecilkan. Rasa tak boleh, jadi inilah jawapan dia. Okey, ni bahagian B, soalan berkenaan dengan graf, tapi saya takkan jawab soalan ni lah sebab dia graf kan. Tapi saya tunjuklah macam mana nak buat kan. Okey, jadi ini lengkapkan jadual untuk A, lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 3X tambah dengan 4X tolak dengan 5. Okey, dapat sini dia tengok dia kita kena lengkapkan kat sini XY. Okey. Ini kita kena cari. Kita kena cari ni, kita kena cari ni kan. Yang lain dia bagi, 2 ni dia tak bagi. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai ni? Kita masukkan X dalam persamaan ni Okey. Ni persamaan ni. Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah dengan 4X tolak dengan 5. Jadi untuk cari Y sini, kita masuk je ni. Y sama dengan -2. Jadi 3 -2 kuasa 2 tambah dengan 4 -2 tolak dengan 5. Di
3 negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4 tambah dengan ni dia menjadi negatif 8 tolak dengan 5. Jadi sini 12 jadi tolak 8 tolak 5. Jadi jawapan sini adalah sama dengan negatif 1. Jadi jawapan sini negatif 1. Okey, untuk cari ini pula sama juga macam tadi, kita masukkan je nilai X sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 3X kuasa 2 campur dengan 4X tolak dengan 5. 3 sini 2 kuasa 2 tambah dengan 4 dalam kurungan 2 tolak dengan 5. Jadi sini 3, 4 dia jadi 12. Sini tambah dengan 8 tolak dengan 5 sama juga 15. Jadi jawapan sini adalah 15. Okey, jadi kita daripada sini plotkan jawapan kita X. Okey, plotkan dekat XY, sini X, sini Y. Jadi kan macam tu. Jadi X sama dengan sini negatif 3. Negatif 3 10. Cari negatif 3 sini, cari 10. Jadi kita buat macam tu. Ini negatif 2. Untuk Y negatif 2. Mana sini negatif 2 katakanlah. Jadi untuk yang titik kedua dekat sini, lebih kurang macam tu lah. Okay. Dan kita dapatlah satu lukisan graf tu. Okay. Ini buat sendirilah kan. Okay. Okay, seorang penjajah menjual 28 kek vanila. Banyak dia punya 28 kek vanila dan 24 kek coklat. Okey. Pada hari pertama. Ini hari pertama. Okey. Hari kedua. Hari kedua penjajah tersebut menjual 16 potong kek vanila dan 12 kek coklat. Okey. Pendapatan pada hari pertama dan hari kedua masing-masing ialah 194. Okey, pendapatan pada hari pertama adalah RM 194. Yang ni pendapatan untuk hari kedua sama dengan RM 104. Okey, jadi menggunakan kaedah metrik cari harga dalam RM sebiji kek vanila dan sebiji kek coklat. Ya, tengok sebiji kek vanila dan sebiji kek coklat. Dalam soalan dia tulis 28 potong kek vanila, 24 potong kek coklat. Sebiji kek. Soalan ni dia sangat mengelirukan lah. Sebab kan kalau biasa dekat kedai kita beli kek kan, kita beli sebiji kek kita kira macam ni tau, sebiji bulat. Itu kita panggil satu biji kek. Sebiji kek berapa? Sebiji kek katakanlah RM80. Oh, sebiji kek sekarang mahal sikit, sepi pun dah 100 lebih. Jadi kalau 28 potong tu kita dah potong tau. Masuk potong macam tu. Jadi potong tu dia macam ni rupa dia. Macam tu. Kek kan. Satu potong. Kalau 2 potong macam tu. Okay. Jadi mula-mula dia tanya pertanyaan dia dekat sini potong kek. Ini pun menjual 16 potong kek. Yang ini pula sebiji kek vanila. Soalan ni sangat mengelirukan. Dia sepatutnya dekat atas dia dah bagi tahu 28 biji kek vanila. Ini jangan keliru dengan soalan ni. Soalan ni dia tak betul, orang yang buat soalan ni dia bagi orang pening. Okey. Jadi untuk menggunakan kaedah metrik kaedah metrik, jadi kita kita katakanlah 28 kek vanila ni. Untuk vanila kita letak sebagai X dan untuk coklat kita letak sebagai Y. Sebenarnya kita boleh guna apa-apa pun, L, M, N, O, P, A, B ke, tapi paling senang sebenarnya, bukanlah paling senang, tapi biasanya letak XY lah kan, XY. Okay. Jadi 28X tambah dengan, kita buat yang hari pertama dulu, tambah dengan 24Y sama juga RM 194 kan, untuk pendapatan hari pertama. Dan hari kedua 16X tambah dengan
12Y. Okey, yang ni untuk kedua dia akan menjadi RM104. Okey, jadi untuk kaedah metrik kita susun okey, sini 28. Kita pecahkan. Sini 28X kan. Okey, kita pecahkan 28, 24, ikut je 16, 12 dan XY dia akan berada di sini. Okey, XY. Okey, sebab nanti dia akan sini darab sini, sini darab sini. Dia akan kembali balik lah. Sebenarnya dia akan kembali balik kepada sini. Okey. Jadi sama juga. Okey. 194. Okey, kedudukan yang sama. 104. Okey, jadi sini kita akan pindah yang ini ke arah sini untuk tinggalkan XY saja dekat sini. Jadi sini XY. Okey, bila pindah dia akan jadi songsang. Jadi bila songsang, okey, ingat dalam matrik sini A, B, C, D. Okey, sini darab sini, sini darab sini kan. Okey, dia akan jadi 1/28 darab dengan 12. Okey, tolak dengan 24 darab dengan 16. Okey, ini darab sini, ini darab sini. Okey. Okey, jadi dekat sini dia akan jadi songsang kat sini 28. Ini 12. Yang 28 ni tukar tempat. Yang untuk yang tepi ni dia akan jadi tukar negatif. Asal dia positif kan, dia akan jadi negatif. Dekat sini pun asal positif, dia akan jadi negatif. Kalau asal dia adalah negatif, dia akan jadi positif lah. Tu je dia punya penukaran dia. Ini sama 194 per dengan 104. Okey, jom kita kira berapa. Jadi XY sama juga RM3.50 dan 4. Okey. Jadi oleh itu X sama juga RM RM3.50 dan Y adalah coklat. Ni vanila. X sama dengan ini coklat sama dengan RM4. Itulah jawapan dia. Okey, untuk B. Penuh pula Sekejap. Saya tulis suka tulis besar-besar. Dia bagi tempat ni sempit. Okey. Okey, Amir mempunyai RM50. Dia ingin membeli 6 potong kek vanila dan 7 potong kek coklat daripada penjaja tersebut. Adakah duit Amir cukup untuk pembelian tersebut? Menggunakan kaedah pendarapan metrik, justifikasikan jawapan anda. Jadi dia ada RM50. Okey, jadi dia nak beli 6 potong vanila dan 7 potong coklat. Jadi kita susun dengan gaya yang macam ni. Okey, susun dengan gaya yang tadi tu, yang kita buat tadi. Okey, cuma kita isi sini 6, sini 7. Dan tadi XY kan, tapi kita dah tahu jawapan dia. Jadi sini 3.5 dan 4. Okey, kita akan dapat berapa? Jom kira. Jadi 21 campur dengan 28 sama juga 49. Jadi ni 49. Jadi Amir dia ada RM50. Jadi jika Amir, macam mana kita nak jawab ni sebenarnya? Kita sebenarnya main jawab je, tulis je. Panjang pun tak apa. Kalau pendek nampak pendek sangat kan. Kalau macam kadang tu aduh tak ada idea lah. Saya nak buat karangan panjang tak apa, cikgu baca. Okey. Jika Amir ada RM50, dia boleh. Okey.
boleh beli 6 kek vanila dan 7 kek coklat. Sebab jumlah kek tersebut sama juga RM49. Okey. Jadi itulah jawapan dia. Satu kajian dilakukan untuk menentukan jenama jam yang dibeli oleh 40 orang pelanggan di sebuah kedai jam. Diberi, okey. Jadi jumlah pelanggan ada 40 orang. Okey, J adalah pelanggan yang beli jenama J, K pelanggan yang beli jenama K dan L pelanggan yang beli jenama L. Okey, kat sini ada rajah van. Okey, dia ada bagi X, Y dan Z. Jadi 17 ada ni. Soalan 17 pelanggan membeli jam J, 21 orang pelanggan membeli jam jenama K. Okey, untuk J ada 17 orang beli. Tapi tengoknya ada 17 orang beli J. Tapi sini ada 5, nampak tak dekat sini. Okey. Jadi kita boleh cari X lah kan, sebab X ada dekat sini. Jadi untuk cari X sama juga 17 kita tolak dengan 5 ni. Okey. Untuk 5 sama dengan 12. Jadi ini sama dengan 12. 21 orang pelanggan membeli jam jenama K. Jadi dalam K ni, okay, jenama K ni ada 21 orang beli jam tu. Okey, tapi sekarang ni dalam sini nampak tak? Di sini ada 5, sini ada 7. Jadi bakinya berada di sini. Jadi kita boleh cari Y. Y sama dengan 21 orang. Kita tolak dengan yang sini. Tolak dengan 5 ni dan tolak dengan sini. 7. Okey, sama dengan 9. Okey. Padam dulu jap. Di sini Y sama dengan 9 sini. Jadi untuk cari Z. Okey. Untuk cari Z, okey, kat atas dia bagi total customer adalah 40. Jadi kita cari berapa yang Z ni. Z ni adalah di luar kotak ni kan. Jadi Z ni dia tak belilah tu. Dia tak beli sama ada jenama J ataupun jenama K ataupun jenama L. Dia hanya pergi window shopping je kot. Jadi kita just tolak je semua 40. Okey, tolak dengan yang ni kita tambahkan dia 12 tambah dengan 5 tambah 7 dan tambah 9. Sama dengan 7. Okey, jadi X sama juga 12, Y sama dengan 9 dan Z sama dengan 7. Okey. Okey, lorekkan kawasan. Okey, dia suruh kita lorekkan. Hitung jumlah bilangan pelanggan dari kawasan. Okey. Jadi kita kena lorekkan lah. Okey. Macam mana kita nak lorekkan? Kita pergi ni. Okey. Jadi sini okey, kita mulakan dengan J. J dia kata dia tak mau J. Okay, jadi bila tak mau J, semua ni lah kan. Tak mau J. Jangan kita colourkan yang J sebab dia kata dia tak nak J. Jadi yang lain kita colourkan. Okey, dan dia bersilang dengan K dan dia tak mau, nampak tak ni? Bila dia ada tanda tu dia tak nak. Jadi dia pun tak mau yang K ni. Okey. Dan UL.
Jadi dia nak L semua. Jadi L kita colourkan. Jadi ini jawapan dia. Okey, untuk bahagian lorek. Okey, dan ada satu lagi soalan kat atas ni. Sekejap ya. Ni soalan ni. Okey, hitung jumlah bilangan pelanggan dari kawasan JUL. Jadi kita kat atas ni lah kan. Okey, JUL. J bersilang dengan K. Okey. Mula kita tengok J bersilang dengan K. Kalau bersilang dengan K adalah ini kan. Bersilang dengan K dan dia nak UL. UL adalah ini. Okey, keseluruhan L. Jadi untuk jawapan yang ini, okey, J persilangan KUL sama juga 5 tambah dengan 9. Jadi jawapan dia adalah 14. Sebuah kelab lukisan menawarkan dua kategori keahlian, biasa dan platinum. Bilangan ahli biasa dan bilangan ahli platinum masing-masing ialah X orang dan Y. Okey, jadi untuk biasa X dan platinum adalah Y. Okey, berdasarkan syarat-syarat berikut. Bilangan ahli biasa mesti sekurang-kurangnya 2 kali ganda ahli platinum. Okey, ahli biasa X dia mesti paling sekurang-kurangnya dia mesti 2 kali ganda ni 2Y. Okey, ahli platinum. Jadi dia paling sekurang-kurangnya macam ni. Okey, jadi ini X 2Y. Okey, sekurang-kurangnya. Okey, jumlah bilangan ahli tidak boleh melebihi 160. Jadi untuk X, okey, sebab ahli ni biasa dan ahli platinum kan. Jadi X tambah dengan Y dia mesti tak boleh, jangan lebih daripada 60. Yang paling ramai adalah 60. Jadi tidak boleh melebihi daripada 60. Okey. Yang ketiga, bilangan ahli platinum mesti, platinum adalah Y, sekurang-kurangnya 1/7 bilangan ahli biasa. Sini X. Jadi Y mesti sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya lebih kurang macam ni lah. Jadi sekurang-kurangnya dia mesti banyak tu. Ataupun paling sikit pun banyak tu. Itu maksud sekurang-kurangnya 1/7 X. Okey, ini adalah dia punya persamaan. Jadi ini dia sulit. Ini kertas samaan yang tadi, ceraikan guna kertas graf. Jadi ini kena masukkanlah dalam kertas graf ya. Ini masuk kertas graf. Jadi kena ni lah, apa ni, masukkan dalam plot untuk cari garisan ini, untuk garisan ini dan garisan ini. Ini awak try buat sendiri tahu. Okey. Okey, kita terus ke bahagian C, soalan 16. Okey, ini bahagian C ada 2 soalan, 16 dan 17, tapi kita buat je dua-dua. Okey. Okey, terdapat 32 murid dalam kelas 1 dinamik. Murid kelas ini telah mendaftar sebagai ahli kelab STEM, kelab kewangan dan kelab seni. Setiap murid dibenarkan mendaftar satu kelab sahaja. Okey, semua murid dalam kelas 1 dinamik ini ada 32. Okey, dia kena mendaftar dalam kelab STEM. Okey, ada 32 pelajar. Dia mesti ada kelab STEM, nak kena daftar kelab STEM, kelab kewangan dengan kelab seni. Okey. Setiap murid dibenarkan mendaftar satu kelab sahaja. Diberikan bahawa bilangan murid yang telah mendaftar sebagai ahli kelab kewangan adalah 1/4 daripada bilangan murid yang telah mendaftar sebagai ahli kelab STEM. Dan bilangan murid telah mendaftar sebagai ahli kelab seni ialah 2 orang. Jadi seni 2 orang. Ni pula 1/4 kelab STEM. Okey. Tentukan nisbah bilangan ahli kelab STEM kepada bilangan ahli kelab kewangan kepada bilangan ahli kelab seni. Okey, untuk STEM kepada ahli kelab kewangan
dan kepada ahli kelab seni. Okey, dia dah bagi kelab seni ada 2 orang. Okey, kelab kewangan ni 1 per berapa? 1/4. Okey, 1/4 daripada stem. Okey, 1/4 daripada stem. Katakanlah kita letak stem ni X lah, 1/4 X. Jadi sini sama dengan X. Okey, ini nisbah dia. Jadi semua murid ada 32 orang kan. Jadi total nisbah ni dia mesti sama dengan 32, betul tak? Okey, jadi pengiraan dia kita boleh buat X tambah dengan 1/4 X tambah dengan 2 sama dengan 32. Okey, jadi X kalau dari segi pecahan kalau ni 4, dia 1 kan. Jadi kita nak jadikan dia pecahan. Okey, sebab ni X 1X tambah dengan 1/4 X. Jadi kita kena jadikan dia pecahan. Kita kena darab dengan 4 lah kan. Jadi dia akan jadi 4/4. Jadi bila tambah dia jadi 5/4. Okey, faham kan? Ni pecahannya, penambahan pecahan. Okey, tambah dengan 2 sama dengan 32. Jadi sini X jangan lupa. Jadi 5/4 X sama dengan 32 tolak dengan 2. X sama dengan 30 darab dengan 4/5. Sini kita pindah darab sini. Jadi sini 1, sini 5 darab apa? 6. 6 darab dengan 4 sama dengan 24. Jadi dia punya bilangan apa tadi tu pun soalan tadi. Nisbah. Okey, nisbah dia adalah stem. Kembali balik stem, nisbah kewangan dan nisbah kelab seni dia bersama dengan X sama dengan 24. Kewangan 1/4 daripada stem. Jadi 1/4 daripada 2/4. Jadi sini 1, sini 24, 6 lah, 6. Sini 2. Jadi 24 nisbah 6 nisbah 2. Inilah ratio dia. Okey. Okey, soalan kedua pula. Hitung peratus bilangan ahli kelab stem dalam kelas tersebut. Okey, peratus bilangan stem. Peratus bilangan ahli stem. Okey, kita dah dapat dah dia punya bilangannya 24. Okey, dan total semua adalah 32. Sini total murid semua 32. Jadi untuk cari peratus kita just letak je ahli kelab stem per dengan total semua murid dan darab dengan 100. Kita akan dapat jawapannya adalah sama juga 75%. Okey, didapati bahawa jumlah bilangan murid tingkatan 1 ialah 109, di mana bilangan murid lelaki tingkatan 5 ialah 5 kali ganda bilangan murid lelaki daripada kelab stem, dan bilangan murid perempuan tingkatan 1 ialah 4 kali ganda daripada bilangan murid perempuan kelab stem. Dan menggunakan kaedah persamaan linear, hitung bilangan murid lelaki dan perempuan. Okey, jap. Okey, sekarang ni bilangan murid tingkatan 1. Okey, ni keseluruhan jumlah tingkatan 1 ialah 109. Bilangan murid lelaki, sekarang ni ada bilangan murid lelaki dan bilangan murid perempuan. Murid perempuan. Okey, bilangan murid perempuan. Jadi bilangan murid lelaki tingkatan 1 adalah 5 kali ganda bilangan murid lelaki daripada kelab stem. Okey, bilangan lelaki, okey, dari lelaki perempuan kan. Lelaki perempuan. Okey, kalau kata ni dia akan jumlahnya adalah 109. Okey, 109. Jadi dekat sini infonya bilangan murid lelaki tingkatan 1 ialah 5 kali ganda bilangan murid lelaki daripada kelab stem. Okey, kelab stem, berapa kelab stem tadi? Kita tengok dekat atas, kelab stem ada 24. Okey, kelab stem ada 24. 24 orang. Jadi dia kata murid lelaki tingkatan 1 adalah 5 kali ganda. Dia ada 5 kali ganda daripada ahli kelab stem. Ini untuk lelaki. Dan untuk perempuan
perempuan tingkatan 1 adalah 4 kali ganda. Ada 4 kali ganda. Bilangan murid tingkatan 1 yang 4 kali ganda bilangan perempuan dalam kelab STEM ni lah. 4 kali ganda ni untuk perempuan. Okey, jadi katakanlah lelaki ni kita letak X dan untuk perempuan kita letak Y ya. Jadi sini X, sini Y. Jadi 5X tambah dengan 4Y lah kan. 4Y dia akan bersamaan dengan 109. Jadi persamaan yang pertama kita boleh dapat adalah 5X tambah dengan 4Y sama dengan 109. Okay, ini adalah persamaan yang pertama. Yang kedua adalah ahli kelab STEM. Kan dia kata tadi 5 kan untuk keseluruhan murid tingkatan 1, 5 kali ganda daripada kelab STEM. Okey, jadi untuk kalau perempuan pula 4 kali ganda daripada kelab STEM. Jadi X dengan Y dalam kelab STEM ni dia bersama dengan 24 lah kan. Jadi persamaan yang kedua adalah X tambah dengan Y sama dengan 24. Ni adalah persamaan yang kedua. Okey, untuk cari kaedah persamaan linear ni kita kena cari dulu dua persamaan ni. Okey, lepas tu dah senang lah. Okey, jadi kita buat persamaan yang ketiga daripada persamaan kedua ni, buat persamaan ketiga dari 2, buat persamaan yang ketiga iaitu X tambah dengan Y sama dengan 24. Jadi X sama dengan 24 tolak dengan Y. Jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Dan step yang seterusnya ialah kita masukkan 3 ni dalam 1. Okey, masukkan 3 dalam 1. Okey, yang satu ialah ini. Saya tulis kat sini. 5X tambah dengan 4Y sama dengan 109. Masukkan nilai 3 tadi. X sama dengan 24 tolak dengan Y. Jadi 24 tolak dengan Y tambah dengan 4Y sama dengan 109. Okey, ini kita darab sini, ini kita darab sini. Jadi 5 darab dengan 24. Sini 120 tolak dengan 5Y tambah dengan 4Y sama dengan 109. Sini negatif 5Y tambah dengan 4Y sama dengan 109 tolak dengan 120. Sini jadi negatif 11, sini jadi negatif Y. Okey, jadi kita padamkan negatif-negatif sini jadi Y sama dengan 11. Okey, jadi kita akan dapat Y sama dengan 11. Jadi masukkan nilai Y sama dengan 11 dalam persamaan 2. Okey, persamaan 2 adalah ini persamaan kedua ya. Okey, jadi X tambah dengan Y sama dengan 24. X tambah dengan 11 sama dengan 24. X sama dengan 24 tolak dengan 11 sama dengan 13. Okey, jadi lelaki, kita dapat jawapan dia. Lelaki tahu sama dengan X sama dengan 13 dan bilangan perempuan iaitu Y sama dengan 11. Okey, bila kita dah dapat nilai X dan nilai Y, kita boleh cari nilai ni. Berapa murid lelaki untuk tingkatan 1 dan berapa murid perempuan untuk tingkatan 1. Okey, jadi jumlah murid lelaki tingkatan 1 sama juga 5X. Okey, jadi 5X kita masukkan nilai yang tadi. Okey, 5X, X sama dengan 13. Sama juga 5 darab 13 sama juga 65 orang. Dan total murid perempuan tingkatan 1 sama juga 4Y. Okey, sama juga 4 darab dengan 11
sama dengan 44 orang. So, inilah jawapan dia. Ini jawapan untuk lelaki, ini jawapan untuk perempuan. Okay, C. Yusuf seorang ahli kelab seni bergerak dari rumah ke sebuah kedai untuk membeli peralatan lukisan. Rajah 8 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Yusuf. Okay. 1. Cari nilai T apabila Yusuf berehat selama 5 saat. Okay, jadi nilai T, okay, inilah jarak, ini adalah masa. Jadi dia berehat dekat sini, nampak tak? Dia tak bergerak. Maksud dia tengah dalam keadaan yang dia berehat lah, dia tidak bergerak. Jadi sini 6 berehat selama 5 saat. Okey. Kira 5 saat lah dia berehat tu. Jadi sini 6 tambah 5 jawapannya 11. Okey. 6 tambah dengan 5 saat sama dengan 11 saat. Ni jawapan dia. Hitung laju purata dalam masa per saat bagi perjalanan tersebut. Okey, macam mana kita nak cari purata? Okey, laju purata sama juga total jarak per masa. Total masa untuk cari purata. Jadi total jarak dia adalah sini 30 kan. Ya, okay. Betul kan? Okay. Total jarak adalah 30 per dengan masa dia adalah ni 20. Sama juga 3/2. 3/2 sama juga 1.5. Okey, soalan D. Okey, nampak macam soalan kebarangkalian lagi. Okey, Aminah seorang kelab kewangan menyimpan 14 duit shilling. Okey, kita tulis kat sini ada 14 shilling. Iaitu 8 keping, ada 8 keping 20 sen dan 6 keping duit shilling 50 sen. Okey. Di dalam sebuah tabung, 2 keping duit shilling dipilih keluar secara rawak dari beg itu. Cari kebarangkalian bahawa 1 keping duit shilling 20 sen dan 1 keping duit shilling 50 sen dipilih. Okey, dalam satu tabung dia ambil 2 keping duit shilling. Okey, jadi kebarangkalian 1 keping duit shilling 20 sen dan 1 keping lagi adalah 50 sen. Okey, jadi kita namakan sini A, sini B lah. Okey. Jadi ada 14. Jadi untuk probability sini adalah 8/14. Okey. Sini probability untuk 50 sen dipilih adalah 6/14. Okey. Jadi eventnya 2 keping duit shilling telah diambil. Jadi probability untuk A, B or BA lah. Okey. Duit shilling, 1 keping duit shilling ataupun duit keping 50 sen. Sebab dia mungkin mula-mula dia ambil tu 20 sen, lepas tu baru 50 sen. Atau boleh jadi juga 50 sen, lepas tu dia ambil 20 sen pula. Itu maksud inilah AB dengan BA ni. Kita kena buat 2 possibility ni. Jadi AB adalah 8/14 darab dengan 6/13. Okey, sebab kita dah ambil duit tu, tambah dengan 6/14. Ni untuk yang kedua punya, untuk BA, dan darab dengan 8/13. Okey. Kita darabkan terus. 8 darab 6 ni 48 per dengan 182. 48 96 per 182. Okey, kita kecilkan. Bagi 2, sini 48
Sini 91. Kita boleh kecilkan lagi tak? Okey, rasa ni tak boleh kecilkan. Jadi, inilah jawapan dia. 48/91. Okey, 17. Encik Syarin mempunyai 3 buah kereta masing-masing dengan kapasiti 1590cc, 1650cc dan 1951cc. Jadual 3 menunjukkan sebahagian daripada kadar cukai jalan bagi kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Okey, jadi hitung jumlah cukai jalan yang perlu dibayar oleh Encik Syarin. Okey, jadi dia ada 3 buah kereta. Dia dekat Semenanjung saja. Jadi kita kena kira lah dia punya total cukai jalan. Okey, kita kena tengok satu persatu lah. Okey, jadi kita kena tengok kereta pertama dulu. Okey, ini kereta pertama, ini kereta yang kedua dan ini adalah kereta yang ketiga. Jadi kereta yang pertama adalah kereta 1590cc. Jadi kita tengok 1590cc dalam range ni, betul tak? Jadi kadar asas dia adalah 90. Pengiraan cukai. Kadar asas dia adalah 90. Sini kadar progresif tak ada. Jadi RM90 lah. Okey. Jap. RM90 RM. RM90. Okey, ini adalah satu. Jadi yang kedua adalah kereta yang kedua adalah ini 1650cc. Jadi 1650cc dalam range sini 1650cc. Jadi kadar asas dia adalah 200 tambah dengan kita ada kadar progresif dia. Okey, 40 sen setiap cc melebihi 1600. Okey, ini 1600 kita dah lebih ke 40 sen. Jadi kita lebih berapa daripada 1600? Kita lebih 50 cc kan. Jadi 50 cc ni kita kena darab dengan 40 sen ni. Jadi 1650 ni kita tolak dulu dengan 1600. Okey. Dan kita darab dengan 40 sen. Okey, jadi 200 tambah dengan berapa? Sama dengan 20 RM, RM220. Okey, kereta yang ketiga adalah 19 kereta 1951cc. 1951cc dalam range sini. Jadi dia punya kadar asas dia adalah RM280 tambah dengan cukai progresif dia 50 sen setiap cc lebih daripada 1800. Jadi ni dah lebih 100 lebih kan. Okey, melebihi 1800, ini dah 100 lebih lah dia punya lebih dia. Jadi kita tolak dulu 1951 ni, kita tolak dengan 1800cc ni, kita darab dengan 50 sen ya. 50 sen. Okey, ini untuk soalan ni senang je, kita ikut je table tu. Okey, jadi sini 280 tambah dengan sini 75 50 sen sama dengan RM 3550. Okey, jadi jumlah. Okey, hitung jumlah cukai jalan. Sama juga, kita tambah semua ni. Tambah RM90, tambah 220 dan tambah 355.50. Okey, 90 tambah dengan 220 tambah dengan 355.5. Tak cukup tempat. Okey, berapa kita tambah semua? Tambah. Okey, semuanya adalah RM 665 50%. Raja 10 menunjukkan graf tidak terarah bagi perjalanan Encik Syarin di 4 bandar A, B, C dan D. Okay, Encik Syarin ingin memandu keretanya bertolak dari bandar D. Okey, daripada sini dia bertolak untuk tiba ke bandar B. Okey, dia kena tiba ke bandar B ni. Jadi laluan manakah yang anda cadangkan kepada Encik Syarin? Okey. Jadi untuk soalan ni sebenarnya senang je soalan ni. Dia tertakluk pada kita sama ada kita nak pilih. Kita pilih laluan yang paling singkat. Okey, benda ni try and error . Okey, daripada D
kita pergi ke B. Jadi dia ada banyak laluan, sama ada laluan sini ke sini ke, laluan sini ke sini ke, ataupun laluan sini ke, ataupun sini ke, macam tu. Jadi kita kena identify laluan yang paling pendek. Tengok soalan dia tadi. Ya, laluan manakah yang ada cadangkan pada Encik Syarin? Dan kiranya laluan yang paling pendek lah kan. Kita kena apa yang kira efektifnya adalah laluan yang cepat. Itu maksud dia. Jadi D kita try D ke A. D ke A sini 17 minit. A terus ke B 14 minit kan. Jadi total dia adalah 31 minit. Okey. Yang ini yang pertama. Yang kedua, kita try pula D ke C. D ke C 28 minit kan. Jadi C ke B 4 minit. Okey, jadi 28 tambah dengan 4 minit sama dengan 32 minit. Ini antara 31 dengan 32 menang. Okey, kita try perjalanan yang ketiga pula. Daripada D, kalau 28 dia akan panjang kan. Okey, kita try daripada D, sebab sini dah 28. Ini tambah dengan 4 dah 32 kan. Kalau 28 kita nak patah balik sini, tambah 9 lagi jauh lah, betul tak? Jadi kita tak mau ambil laluan yang ke sini. Laluan D ke sini adalah panjang. Kita try laluan macam ni. Sini, lepas tu kita pergi sini dan kita pergi ke sini pula. Macam tu. Jadi D ke A 17 minit. Lepas tu pergi ke C 9 minit. Dan pergi ke B. Okey, terus ke B. Sini C. C. Daripada C kita pergi ke B 4 minit. Okey, total perjalanan kita 17 tambah dengan 9 tambah dengan 4 sama dengan 30 minit. Jadi antara 31 yang tadi tu, yang menang tadi tu, dengan 30 yang baru kita buat 30 lagi menang, betul tak? Okey, jadi laluan manakah yang ada cadangkan kepada Encik Syarin? Saya cadangkan laluan D pergi ke A, pergi ke C dan pergi ke B kerana ia mengambil masa yang terpantas untuk sampai ke B, iaitu selama 30 minit. Ini jawapan dia. Di sebuah kedai alat tulis di Bandar B, Encik Syarin mendapati bahawa bilangan pen yang dijual, iaitu N, berubah secara langsung dengan bilangan hadiah kecil yang diberi. Okey, jadi N adalah bilangan pen. Okey. Q adalah hadiah. Bilangan kecil. Bilangan hadiah lah, bilangan. Okey, bilangan hadiah. Jadi N berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan bilangan kotak bungkusan R. Jadi R adalah bilangan kotak. Diberi bahawa bilangan pen yang dijual ialah 50. Okey, sini dibagi 50. Bilangan hadiah kecil yang diberi adalah separuh daripada bilangan pen yang dijual. Okey, jadi separuh daripada bilangan pen 50 tadi. Separuhnya ialah 25 kan. Okey. Dan bilangan kotak adalah 10. Okey. Ungkapkan N dalam sebutan Q dan R. Okey, jadi dia dah bagi. Kita masukkan nilai tadi, kita kena cari K dia berapa. Jadi N, dia akan jadi N sama dengan KQ per dengan R. Ini adalah ubahan ya. Jadi sambung kat sini. N adalah 50 sama dengan Q adalah 25
Sini K per dengan R adalah 10. Okey, kita bawa dia ke sini, jadi 50 darab dengan 10 sama dengan 25. K sini 500 sama dengan K 25, kita bawa ke sini, dia akan menjadi bahagi dengan 25, jadi K sama dengan 20. Jadi ungkapkan N dalam sebutan QR. N sama dengan 20 QR. Seterusnya, cari bilangan hadiah kecil yang diberi jika bilangan pen yang dijual ialah 60 dan bilangan kotak bungkusan adalah tidak berubah. Okey, dia bagi bilangan pen yang dijual 60 dan bilangan kotak tak berubah. Dia suruh kita cari bilangan hadiah kecil, iaitu Q lah kan. Okey, jadi N sama dengan 20Q per dengan R. N tadi sama dengan 60 sama dengan 20Q. Q kita kena cari. R tidak berubah. R adalah mana tadi? R adalah 10. Jadi macam tadi juga kita bawa ke atas. Jadi dia jadi 60 darab dengan 10 sama dengan 20Q. Jadi Q akan sama dengan sini 600 bagi dengan 20. Jadi Q sama dengan 30. Okey. Soalan terakhir. Sebelum pulang ke rumah, Encik Syahrin membeli 110 asas 2 biji nenas. Okey, ini adalah asas nombor. Jadi dia membeli 110 asas 2 nenas dan 21 asas 3 ni adalah betik. Jika harga sebiji nenas dan sebiji betik masing-masing adalah RM5 dan RM8, cari jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Syahrin dalam asas 10. Membeli, ini adalah biji nenas. Okey, ni BK. Jadi ni harga dia. Jadi dia nak tahu berapa harga ni lah. Jadi untuk biji nenas dengan biji betik ni kita tukar dia dalam asas 10. Okey, jadi 110 asas 2 ni kita tukar ke asas 10. Okey, jadi 110 sini jadi 2 kuasa 0, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Kita darabkan sini jadi kosong lah. 2 kuasa 1 darab dengan tu jadi 2. Ni 2 kuasa 2, 4 darab dengan 1, 4. Kita tambahkan nombor ni, dia akan jadi 4, 6. Okey, jadi 6 biji nenas lah. Okey, 6 biji nenas. Okey, jadi dengan sini kita boleh dapat harga untuk 6 biji nenas sama juga 6 darab dengan ni. Harga nenas adalah RM5. Jadi RM RM5 sama dengan RM RM30. Okey, ini untuk nenas. Jadi untuk betik ni 21 asas 3 betik kita tukar ke asas 10. Okey, 21 sini 3 asas 0, sini 3 kuasa 0, 3 kuasa 0 dan 3 kuasa 1. Okey, jadi kita darabkan. Ini dia akan jadi 1, sini kuasa 3 jadi 6. Jadi kita tambahkan dia akan jadi 7 biji. Jadi harga untuk 7 biji betik sama juga 7 darab dengan RM8. RM RM8 sama dengan 7 darab 8 adalah 56. Okey, jadi jumlah yang perlu dibayar semua sekali. Okey, jumlah yang perlu dibayar ialah kita tambah ini, okey. RM RM30 tambah dengan RM RM56 sama dengan sini 6, sini 8. Okey. RM RM86. Itulah jawapan dia.